Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira bayna yadi as-sa'ah fa adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad ar-rahmatil muhda wa ni'matil musda wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan jawatan kuasa surau, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para asatizah dan ustazah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bertemu buat kali yang kedua, dan insya-Allah pada malam ni kita akan mulakan pembacaan kitab Al-Mujtaba Syarah fi Safinatin Najah, yang mana kitab ini akan membicarakan tentang fiqh mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam kuliah kita yang lepas, pada bulan lepas kita telah baca mukaddimah kitab ni. Kita belum masuk lagi, kita baru baca mukaddimah pada kuliah yang lepas. Dan pada malam ni kita akan mulakan pada bab yang pertama dalam kitab ini, iaitu Faslun Arkanul Islam Khamsah. Fasal pada menyatakan rukun Islam, iaitulah 5 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun arkanul islami khamsah. Syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa saum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Baik. Fasal pada menyatakan rukun Islam itu ada 5 perkara. Pada bahasa dengan maksud pintu, iaitu rukun, kerana menjadi permulaan kepada perbincangan tajuk. Bab ini nama bagi jumlah tertentu daripada ilmu mengandungi fasal-fasal dan masalah-masalahnya. Dengan kata lain, bab lebih kecil daripada kitab yang lebih besar daripada fasal, kerana setiap bab mempunyai fasal-fasalnya. Contohnya wuduk. Baik. Walaupun kitab ni kitab fiqah, tapi dimulakan dengan rukun Islam terlebih dahulu, kerana yang kita sebut Islam ini dibina atas 5 perkara yang kita sebut: mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadan dan menunaikan haji. Dan ni adalah kita panggil sebagai rukun, ni tiang. Islam ni dibina, bunyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibina atas 5 perkara ni. Maka kalau tidak cukup salah satu daripada tiang ni, akan menyebabkan Islam kita itu sama ada cacat ataupun dia jadi runtuh terus. Kerana ada perkara-perkara yang kalau kita tidak buat, dia akan runtuh terus. Contohnya mengucap 2 kalimah syahadah ni mesti wajib lah buat. Kalau orang tu tidak mengucap 2 kalimah syahadah, dia tidak masuk Islam, maka ibadat-ibadat yang lain tidak diterima. Contohnya kalau salat, kalau orang ni meninggalkan salat, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Siapa yang mendirikan salat, dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan salat, dia menghancurkan agama. Orang yang meninggalkan salat sama jugalah dia sedang menghancurkan agama. Jadinya Islam ni dia tidak boleh dengan kita tolak salah satu daripadanya, kecuali kita kata haji ni ada keringanan, iaitulah bagi siapa yang mampu. Yang tidak mampu, maka orang ni tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji, iaitu kita kata perkara yang lain kita bincang. Tapi Islam mestilah di atas 5 perkara ni, dan 5 perkara ni dia ada fiqh dia sendiri. 5 perkara ni dia ada fiqh, terutama bab ibadah ni lah. Tadi kita kata puasa, solat, puasa, zakat, haji, dia ada fiqh dia. Fiqh ini yang akan menentukan sah
atau batal, ataupun diterima ataupun ditolak ibadah kita tu, apa rukun-rukun dia, apa perkara yang disunat, apa perkara yang wajib buat, yang kalau tak buat ibadat tu tidak sah. Maka benda-benda ni kita akan teliti kemudian. Tidak cukup sekadar kita tahu saja, tetapi kita nak melaksanakan ibadah-ibadah ni mesti dengan ilmu. Kerana Islam agama yang datang dengan ilmu. Nabi SAW adalah guru yang pertama yang mengajar kepada para sahabat bagaimana mendirikan ibadah mengikut syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah ni dia ada spesifikasi yang kita kena ikut, barulah ibadah tu diterima oleh Allah Taala. Dia tidak, kadang-kadang ada orang yang dipermainkan oleh syaitan dengan ibadah dia. Dia nampak gaya macam ahli ibadah, tapi itu yang ada hadis Nabi SAW sebut, dia ni ahli ibadah tapi dia shock sendiri. Dia rasa ibadah dia tu best, mayang rasa tak boring. Rupa-rupanya kenapa syaitan tak kacau dia punya ibadah? Kerana dia buat salah. Dia buat tu dengan menjejaskan rukun-rukun, tak tahu sah batal apa semua. Dia buat mungkin dengan taharah tak jaga. Akhirnya dia syok sendiri, dia semayang ikut syok sendiri, tapi dia tak tahu perkara-perkara yang membatalkan solat. Dia tak tahu rukun qauli dan sebagainya. Rupa-rupanya ibadah dia tertolak dan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sebab tu kita telah bahas pada awal kuliah kita yang lepas bahawa betapa pentingnya kita mengaji fiqh ni, kerana fiqh ni dia jadi prasyarat kepada penerimaan ibadah kita. Dia adalah syarat, dia ada perkara-perkara lain jugalah yang jadi punca Allah Ta'ala terima ataupun tidak. Contoh kita kata orang ni dari sudut solat dia tu sahlah, rukun dia apa semua, tapi sembahyang pakai baju curi. dia solat sah tapi solat tu tak diterima. Itu dua benda yang berbeza. Sah dengan diterima tu dua benda berbeza. Tapi yang bab diterima tak diterima ni satu benda yang lain lah. Yang tu kita kena belajar tasawuf. Yang tu kita akan cerita bab hati, bab niat, bab membersihkan jiwa, bab bersihkan pakaian, makanan, minuman kena jaga ni. Tu ilmu tasawuf. Tu pun kena belajar juga tu. Tu kalau tak belajar, dia belajar pada ni saja pun dia jadi masalah juga kat situ. Dia jadi riak, ujub dan sebagainya. Jadi yang ni kita nak bicarakan pasal bagaimana spesifikasi ibadah kita tu yang menjadi syarat Allah Subhanahu Wa Taala terima. Dia macam kita lah. Kita kan kalau siapa yang kerja kilang dari QC, quality control. Quality control tu dah ada spek dia. Maknanya dengan material dia, dengan berat dia, dengan warna dia, dengan dia punya ni tak boleh ada tak boleh ada kecacatan dan sebagainya. Tu fiqh tu kita umpama quality control ibadah kita. Kita nak bagi ibadah kita ikut spek yang diajar oleh Nabi SAW supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bab pada kita baca dulu. Berkata Imam Ibrahim Al-Bajuri, wafat pada 1276 Hijrah. Islam itu daripada sudut bahasa ialah penyerahan dan penundukan diri secara mutlak, iaitu terhadap hukum hakam syarak atau selain daripadanya. Islam ini dari sudut bahasanya adalah kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak. Secara mutlak ni maksud dia apa? Benda tu kita suka ataupun tak suka, benda tu kita kena buat walaupun kita tak suka. Sebab tu dia panggil kita ni panggil hamba Allah, ubudiyah. Islam ni adalah agama ubudiyah, penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkataan Islam ni bukan pakai lepas zaman Nabi Muhammad lagi. Sebelum daripada tu dia dah pakai perkataan Islam ni. Apa contohnya? Allah Subhanahu Wa Taala sebut Nabi Ibrahim alaihissalam, wa ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Dan tidak Ibrahim itu Yahudi ataupun Nasrani, tetapi Nabi Ibrahim itu adalah hanifan muslima, orang yang menyerah diri tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak termasuk dalam kalangan orang yang mensyirikkan Allah Taala. Jadinya maksud dia muslimah. Islam ni orang yang betul-betul serah diri pada Allah Taala. Baik. Bila kita kata ubudiyah ni, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebanyak mana benda tu, baik kita tengok ni kan dalam Islam ni, sebanyak mana benda yang nafsu suka, agama tak bagi, kecuali kahwin. Kahwin saja tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok syariat kan, sebanyak benda yang ada ni yang Allah Ta'ala tak bagi, yang nafsu suka, dia biasa Allah Ta'ala tak bagi, kecuali kahwin. Sebab tu orang kahwin, dia nak kahwin lagi, nak kahwin lagi, seronok kahwin kan. Kahwin saja yang nafsu suka, agama pun suka.
yang lain tak. Okey. Dan sebanyak mana benda yang agama suruh, nafsu kita tak suka. Contoh kita kata, kalau kita kata meniaga, menipu dalam perniagaan, nafsu suka cepat untung kan. Rasuah, nafsu suka cepat dapat duit. Menipu orang, scam orang, semua benda tu memudahkan dapat untung dan cepat, nafsu suka. Tapi agama tak suka, dia haram, tak boleh. Kita kata benda yang berkaitan dengan nafsu suka, contoh kita kata solat ni, kalau ikut nafsu, dia tak suka solat. Baik-baik duduk rumah, tidur, duduk mengajar ilmu, penat baik duduk warung, sembang lagi baik kan. Duduk majlis ilmu ni 40 minit, dia sakit pinggang. Jadi masuk minit ke 40 azan isyak lagi, dia mula datang gaut, dia datang sakit kaki, buah pinggang semua datang. Tapi kalau duduk kat warung 3 jam, dia tak sedar sampai mamak tu terbalikkan kursi dah. Hati macam tu, dan tutup mamak tak sedar. Duduk majlis ilmu dia. Sebab nafsu ni dia tak suka pada kebaikan. Tapi sebanyak mana benda yang nafsu tak suka, agama suruh, kita kena buat. Tu tanda kita hamba pada Allah Ta'ala. Walaupun solat ni pagi, subuh kena buat, berat mata mengantuk, tapi sebab agama suruh, Allah Ta'ala suruh, kita kena buat. Itu tanda penghambaan. Dan satu lagi juga penghambaan, jangan kita nampak yang buat saja, yang tinggal pun ibadah juga. Sebab tu tidak buat apa-apa, tak buat apa-apa juga ibadah, daripada dia buat dosa. Contoh, daripada dia buat dosa, dia buat satu dosa, tapi dia tak buat apa-apa, amal pun tak buat, dosa pun tak buat, yang tu pun dia ibadah, kerana dia telah meninggalkan diri dia daripada dosa. Jadi kita kena ingat dua benda. Kadang-kadang orang nampak ibadah ni yang kena buat je, yang kena semayang, keluar zakat, pergi haji, baca Quran, puasa, yang nampak dia buat. Tapi jangan lupa, meninggalkan tu pun ibadah juga. Meninggalkan apa? Meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebanyak mana benda yang Allah Taala larang, walaupun nafsu kita kata nak benda ni, tapi kita kena ingat bila Allah Taala kata tak boleh, benda ni haram, maka kita kena tinggal. Itu penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dipanggil sebagai Islam. Orang yang serah diri bulat total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala daripada sudut syarak ialah penyerahan dan penundukan diri secara mutlak kepada hukum hakam syarak. Sebahagian ulama berkata bahawa Islam itu adalah amalan, iaitu cara hidup. Bila kita kata penundukan diri secara mutlak kepada hukum hakam syarak ni, Islam ni kita telah sebut dalam kuliah yang lepas, dia ni daripada kita bangun tidur sampai kita tidur semula. Sebab itulah setiap perkara, kata Imam Zainuddin Abi Hafs Al-Wardi, dia kata setiap perkara itu berhajat kepada fiqh. Semua daripada kita tidur, bangun tidur, bab taharah, bab sama dengan isteri, bab kita muamalah dengan orang, bab kita pergi masjid, apa semua, siapa yang ada urusan dengan bank, apa semua, sampai tidur balik, semua berhajat kepada fiqh. Dan kita sebagai orang yang kata Islam, yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena serah ikut apa yang Allah Taala syarakkan tu sepenuhnya. Tak boleh kita ambil separuh-separuh. Dia ada orang dulu-dulu, sekarang ni alhamdulillah orang dah mula faham agama. Dulu-dulu dia ambil agama ni separuh-separuh. Kejap ada benda dia nak ikut agama, ada benda dia tak nak ikut agama. Ini kita tak boleh buat. Kerana apa? Ni Allah Ta'ala tegur orang Yahudi. Orang Yahudi ahli kitab, Allah Ta'ala tegur dalam surah Al-Baqarah, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu beriman dengan sebahagian daripada kitab dan kamu kufur sebahagian daripada kitab? Orang-orang Yahudi, orang Nasrani ni, ahli kitab ni, mana yang kena dengan dia, dia ambil. Mana yang tak kena dengan jiwa dia, dia letak tepi. Sebab tu berlaku pengubahsuaian dalam agama Yahudi dan Nasrani ni banyak kitab-kitab mereka. Mereka tulis ayat-ayat ketika terjemah, mana yang kena dengan jiwa mereka, mereka ambil terjemahan tu. Apa yang tak kena, mereka ubah suai perkataan-perkataan daripada kitab yang asal, kan? Maka yang tu dia beriman separuh-separuh. Contohnya kita kata orang Yahudi. Orang Yahudi ada bab yang boleh ambil, orang ahli kitab yang asal lah. Contoh apabila Allah Ta'ala sebut wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan mereka yang diberi kitab, yakni ahli kitab, halal bagi kamu, dan makanan kamu halal bagi mereka. Kerana apa? Kerana ahli kitab, ini perbahasan panjang lah kalau kita nak bahas. Tapi zaman dulu ahli kitab ni makanan dia halal untuk kita, sembelihan dia halal untuk kita. Kerana apa? Kerana bab sembelihan diikut syariat yang asal. Tapi bab lain dia kona ikut lain. Tu kita kata tak boleh ambil agama ni. Kita orang Melayu lebih kurang macam tu kadang-kadang kan. Bab lain, bab rasuah ke, bab riba ke, dibantai semacam. Tapi kalau bab makanan tu, kalau ada, kita katalah viral,
Orang kata ada satu coklat tu ada DNA babi, bukan babi pun, DNA babi, kecil DNA babi. Oh, dia kata haram ni, tak boleh makan ni. Babi ni dia tu ni, najis, mughallazah, berat ni. Tapi rasuah dia makan juga. Scam dia orang dia ambil juga. Sama je, dua-dua haram. Yang babi pun haram, rasuah pun haram juga, tipu dia orang pun haram juga. Tu kadang-kadang kan orang kita bak makanan, dia kata ini restoran tak ada halal, hati-hati. Tapi okey juga kalau macam tu kan. Sekarang ni ada geng-geng yang restoran tu ada halal tak halal pun dia bantai kan. Dia tengok viral, orang ramai beratur, dia pun beratur. Yang lagi bahaya kadang-kadang dia tengok, oh, cashier orang Islam, dan cashier tu tukang tu, ataupun tukang ambil order tu pakai tudung. Dia kata okey, ambil order. Dia tak tahu tokey kedai tu Cina. Ayam ke lembu tu ambil daripada mana dia tak tahu kan. Jadinya kita ambil semua, jangan ambil sebahagian saja. Bila kita kata semayang kita ikut Islam, puasa zakat haji ikut Islam, tapi bila loan bank kita ambil konvensional, tak boleh juga macam tu. Kerana konvensional majlis fatwa kata apa? Dia adalah haram kan. Jadi kita kena ambil yang Islam lah, ikut cara Islam. Jadi semua mana yang ada dalam pilihan hidup kita, yang ni Islam, yang ni tak Islam, yang ambil Islam. Yang ni Islam bagi ke tidak, kita tanya tu dulu, ini Islam bagi ke tidak. Islam bagi baru kita buat. Jadinya itulah kita panggil bahawa kita hidup dengan sepenuhnya ikut cara Islam, dan kita tidak ikut sebahagiannya sahaja. Okey. Keterangan tentang rukun-rukun ini berdasarkan hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Islam dibina di atas 5 perkara: persaksian bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad ialah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji di Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini dalil asal mana datang rukun Islam ni tadi. Dia dalam agama dia kena ada punca, datang daripada mana benda tu. Terutama benda melibatkan hukum hakam dan benda melibatkan akidah, dia mesti ada sos. Kalau kita dalam keadaan kehidupan kita, dia ada punca kuasa. Orang ni dia jadi penguat kuasa, punca kuasa dia kat mana? Contoh dia kata dalam perlembagaan persekutuan ada sebut dia ni, ataupun dalam enakmen negeri sebut dia ni. Itu punca kuasa tu kan, punca yang menyebabkan orang tu jadi kuasa. Kita ni punca nak buat ibadah ni, mana datang sumber dia? Sebenarnya sumber ni datang mestilah daripada Al-Quran dan juga hadis, dua ni. Kerana syariat datang daripada dua ni. Jadinya dalam bab ni kita kata mana datang rukun Islam 5 ni, datang daripada hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dalam siapa yang mengaji agama, sos sumber mana datang tu penting. Sumber tu penting kan. Siapa yang mengaji agama bila buat assignment pergi pengajian Islam, siapa ada anak-anak pergi pengajian Islam buat assignment, kalau kita dapat letak dalil tu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, selesai kerja. Takhrij tu selesai kerja. Tapi kalau kita letak hadis tu, mungkin riwayat Imam Abu Daud ke Tirmizi ke, dia panjang sikit cerita. Hadis ni riwayat daripada siapa. Contoh Imam Zahabi kata hadis ni sahih. Jadinya ada tu panjang sikit dia punya penilaian dia tu. Kerana apa? Kerana nak bagi sumber tu mesti jelas. Satu kita kata hadis sahih Bukhari Muslim riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini hadis yang kata rukun Islam tu ada 5. Satu lagi hadis yang popular iaitu hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ni riwayat Sayyidina Umar Al-Khattab. Hadis yang tadi kita baca ni riwayat Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Yang satu lagi hadis yang popular yang menyebut tentang rukun Islam ini adalah hadis riwayat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni dia jarang riwayat hadis. Kalau tuan-tuan baca hadis, tuan-tuan tak banyak jumpa hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, tak banyak. Kena Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dia ada banyak sikit. Sayyidina Uthman pun tak banyak riwayat hadis. Kerana tiga-tiga orang ni dia banyak sibuk dalam urusan pentadbiran bersama dengan Nabi SAW. Yang banyak riwayat hadis ni siapa? Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar. Ini antara sahabat-sahabat yang banyak riwayat hadis. Baik. Satu lagi hadis riwayat Sayyidina Umar Al-Khattab. Hadis ni popular. Hadis ni dikenali sebagai hadis Jibril. Hadis ni kebanyakan kitab guna buat dalil kenapa datang rukun iman dan rukun Islam.
Satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kata, "Zata yawmin iz tala'a alaina rajulun bayadis siyab shadidus sawadi sya'r la yura alaihi atharu safr wa la ya'rifuhu minna ahad." Sayyidina Umar Al-Khattab kata, satu hari, zata yawmin iz tala'a alaina, tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki, rajulun bayadis siyab, baju dia putih, syadidus sawadi sya'r, rambut hitam berkilat, la yura alaihi atharu safr, tak nampak tanda-tanda musafir daripada dia ni, wala ya'rifu minna ahad, dan seorang daripada kami pun tak kenal. Kenapa? Kerana zaman dulu kalau orang tu datang daripada tempat jauh mesti berdebu pakaiannya. Duduk Madinah kan, Madinah padang pasir. Kemudian orang dulu datang bukan naik Toyota Camry ke, naik Alza ke. Orang dulu dia naik kuda atau unta kan. Dan kalau tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan tengok kereta sana Arab mana basuh kereta dia. Kereta dia berdebu kan. Kereta kadang-kadang kita tengok parking kereta Mustang. Kita kat sini Mustang berkilat, geng-geng MLM pakai. Tapi kat sana kereta berdebu. Geng-geng ni tak peduli kereta, kat memang berdebu. Jadinya kat sana kalau orang datang dari tempat jauh memang rambut dia akan berdebu. Yang di Sayyidina Umar kata baju bersih elok, tak nampak apa-apa tanda berdebu pun, rambut hitam kemas kilat, tapi wala ya'rifuhu minna ahad, seorang pun daripada kalangan sahabat tak kenal dia siapa. Tapi dia ni datang daripada mana, tanda jalan jauh pun tak nampak. Kemudian fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dia datang terus duduk dekat Nabi SAW. Kemudian lutut dia bertemu lutut Nabi, dia letak tangan atas paha Nabi SAW. Dia kata, akhbirni anil Islam. Dia kata, Muhammad, ceritakan kepada aku tentang Islam. Kemudian Nabi SAW pun sebut hadis yang kita baca tadi. Nabi kata, mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan solat, puasa, zakat, haji. Nabi sebut lima rukun Islam tu. Dia kata, sadaqtah. Dia kata, kamu cakap ni betul, sadaqtah. Sayyidina Umar kata, fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu. Pelik, dia tanya kemudian dia kata betul. Kan pelik kalau orang tanya kita, dia kata betul kan. Jadi saya tanya abang Sakroji, tadi petang makan apa? Abang Sakroji kata tadi petang makan goreng pisang dengan TO. Saya kata betul. Apa pula tiba-tiba ustaz sebelah tanya kemudian dia kata betul. Begitulah Sayyidina Umar kata fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu. Pelik, dia tanya dia kata betul. Kemudian dia tanya tentang rukun iman. Nabi pun jawab rukun iman. Jadi dua ni ulama-ulama sebut bahawa ni datangnya rukun iman dan rukun Islam. Nabi sebut, sahabat-sahabat dengar, Jibril pun kata betul. Kemudian Sayyidina Umar last sekali, panjanglah lagi hadis ni. Kemudian last sekali Nabi tanya kepada Sayyidina Umar, atadri minas sa'il, kau tahu tak tadi siapa yang datang? Sayyidina Umar kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dengan Rasul dia tahu, kami tak kenal, tak pernah nampak ni rasa. Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinukum. Sungguhnya yang datang dari itu Jibril. Dia datang nak ajar agama pada kamu. Dia datang ajar agama dengan cara macam mana? Ditanya pada Nabi, Nabi jawab, sahabat dengar, dan dia mengiyakan apa yang Nabi SAW sebut. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Masjid Nabawi kan kalau tuan-tuan yang siapa pernah pergi umrah, kalau tuan-tuan nak masuk Raudah hari ni, dia akan masuk dekat pintu tepi tu. Pintu tepi tu ada satu nama pintu Jibril. Itulah pintu Jibril datang dalam hadis ni. Tu tempat peristiwa tu. Okey. Baik. Itu punca mana datang dalil rukun Islam ada 5. Jadi berdasarkan 2 dalil ni, tak adalah lagi orang yang boleh tambah. Dia kata, tak ustaz, saya belajar rukun Islam ada 16. Dia kata, sudah jam kawan ni kan. Tak ada dah, tak ada. Ni bukan benda yang boleh ijtihad lagi. Dia benda yang kalau ada dalil yang sahih, yang tak ada khilaf dengan ulama', dia tak ada dah berlaku. Dia lainlah kalau satu dalil tu dia ada kesamaran. Bila ada kesamaran tu yang kadang-kadang ulama ijtihad. Ulama ijtihad tu yang jadi yang kita nak bahas ni lah. Tapi yang kita duk bahas ni dalam mazhab Syafi'i. Nanti kalau tuan-tuan pergi mengaji mazhab lain, dia akan panjang lagi lah. Mazhab Hanafi je lain. Mazhab Syafi'i begini batal wuduk, mazhab Hanafi begini tak batal wuduk pula. Ayat tu kita kata sebab dalil tu membuka ruang kepada perbahasan. Ada boleh beza pendapat. Tapi kalau dalil jelas macam ni, dua-dua hadis sahih, satu riwayat Bukhari, satu riwayat Muslim, satu riwayat Muslim, kemudian Nabi kata memang 5. Dah tak ada lagi 5, tak ada lagi 6. Tiba-tiba kalau ada orang mengajar tuan-tuan, pergi kedai mamak, dia kata aku hari ni nak mengajar. Biasa kau dengar ustaz kat surau mengajar rukun Islam ada 5 kan, aku ajar lain, dia kata. Pada aku paling kurang ada 16. Dia kata tu tak payahlah. Yang tu
pergi buat urine test, takut dia ambil barang terlarang lah kan, benda ngajar benda pelik-pelik benda begitu. Ada tu ada kan, ada orang yang ngajar gini. Okey. Dan dalam yang pertama dalam rukun Islam ini adalah dengan bersyahadah, iaitulah bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Soalan, apakah maksud syahadah dari sudut bahasa? Asalnya maksud penyaksian. Syahadah tu maksud dia penyaksian. Sebab tu orang yang mati syahid, mati syahid kan, orang yang mati syahid maksud dia orang yang disaksikan kematian dia, dia ni akan disaksi di akhirat kelak. Sebab tu orang mati syahid, jenazah dia tak perlu dimandikan dan dia akan ditanam dengan pakaian yang berdarah tu. Orang mati syahid. Kenapa? Kerana dekat akhirat darah dan juga pakaian dia akan jadi saksi di hadapan Allah Ta'ala di akhirat. Itu dipanggil syahid. Syahid ni asal dari perkataan syahadah. Syahadah, bila kita kata syahadah tu, maksud dia orang tu bersaksi, dia mengaku bahawa betul-betul bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu maksud saksi. Kemudian kalimah syahadah ini digunakan untuk sijil yang diperolehi daripada badan berautoriti seperti pusat pengajian dan juga guru-guru berkaliber. Kalau pengajian Islam dia panggil syahadah juga. Contoh bagi orang yang, kalau tuan-tuan ada anak-anak yang hafiz Quran kan, hafiz ni Quran ni hafal 30 juzuk, penghujung dia panggil syahadah hafiz. Kalau budak hafal Quran dia tak ambil syahadah, dia tak dapat sijil hafiz tu. Syahadah ni apa? Kenapa sijil hafiz tu sebagai syahadah? Kerana tok guru dia, ustaz dia akan cek hafalan ni komplit tak 30 juzuk. Dia berbeza lah ikut madrasah. Zaman saya menghafal dulu boleh buat 3 hari, 10 depan ustaz, tak boleh salah 14 kesalahan zaman tu lah. 10 atau 15 tak boleh salah 14 kesalahan. Ataupun yang paling power buat 1 hari terus 30 juzuk. Daripada lepas subuh biasanya tak sampai maghrib boleh settle 30 juzuk. Lepas subuh sampai maghrib boleh settle 30 juzuk. Kejap kan? Sebab dia tak berapa tengok tajwid sangat, dia nak tengok betul ataupun tidak hafalan tu. Bagi geng-geng hafal Quran ni, dia punya kelajuan dia 1 juzuk 20 minit, 1 page tu seminit. Tu standard. Kau tanya tuan-tuan tanya nak hafal Quran dia kalau baca laju sikit. Sebab tajwid tu dia akan betul kemudian, tapi yang penting dia nak bagi ingat hafalan. Kerana kalau baca perlahan sangat, dia jadi lupa kita kan. Kita tak payah cerita Quran 30 juzuk, kadang surah Al-Kafirun pun tak habis baca kan. Tak biasa jadi imam. Tak biasa jadi imam, jangan baca surah Al-Kafirun, takut tak jumpa sempang keluar. Dia nervous. Tiba-tiba imam tak ada, tengok kawan ni pun bagus pakai jubah. Dia hati-hati, kalau tak biasa jadi imam jangan pakai jubah. Pakai jubah orang tengok automatik jadi imam lah. Pada kawan ni tak pernah jadi imam pun, kat rumah pun tak pernah jadi imam, tiba-tiba pakai jubah, orang kata pakai jubah afdal jadi imam. Dia pun baca surah apa nak baca Al-Kafirun lah, senang, dia ingat senang kan. Itu yang tak jumpa jalan keluar. La a'budu ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abadtum wala antum. Pasal tak jumpa jalan keluar dia. Tak biasa kan. Dia syahadah, itu syahadah sijil, dia panggil sijil syahadah hafiz Quran. Baik. Kemudian kenapa syahadah ni dia jadi yang pertama sekali? Kerana dia adalah kunci orang tu masuk Islam. Bila masuk Islam baru boleh buat ibadah kan. Bila masuk Islam baru dikira amal. Kalau tak masuk Islam, macam mana nak kira amal? Tak dikira lah amal tu. Jadinya mesti masuk Islam dulu. Nak masuk Islam, nak tak nak mesti mengucap 2 kalimah syahadah. Dengan bahasa ni dia ada keringanan lah. Kalau orang yang bahasa isyarat, dia ada bahasa isyarat yang bahasa syahadah juga. Saya pun baru tahu. Hari tu ada program dekat saya pergi, dia minta saya buat kursus solat untuk orang pekak dan bisu. Saya mengajar tapi ada orang tukang terjemah. Rupanya dia ada bahasa isyarat akhirat juga. Jadi dia kata mengucap 2 kalimah syahadah pun ada kaedah juga. Jadinya walaupun kita kata contoh orang putih dia masuk Islam, dia nak sebut asyhadu alla ilaha illallah tu memang pelat lah Mat Saleh ni kan. Yang tu dimaafkan walaupun dia sebut tu tak betul. Yang penting dia sebut yang dalam bahasa dia tu dia faham betul. I bear witness there is no God except Allah and Muhammad is the messenger of Allah. Yang tu dia faham betul. Yang tu dia dah kira masuk Islam. Itu mesti dulu masuk Islam dulu. Okey. Cerita masuk Islam dulu. Okey. Ni kalimah syahadah. Okey.
Itu lepas kita kalimah syahadah, barulah solat apa semua tu diterima. Okey. Kalimah syahadah ni benda penting. Kerana apa? Kalimah syahadah ni satu juga benda yang penting, dia adalah bab akidah. Okey. Selain daripada fiqh, tuan-tuan Islam ni dia ada beberapa ilmu fardu ain yang tuan-tuan kena belajar lah. Selain daripada fiqh, akidah pun kena penting juga, betul. Kerana akidah ni dia melibatkan syahadah kita sebut tu, dia boleh kekal ataupun dia boleh batal. Dalam akidah, pengajian akidah kita akan belajar batasan-batasan syirik, batasan-batasan iman dan kufur, perkara-perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Walaupun kita kata kita dah mengucap dua kalimah syahadah, tapi kita kena ingat kalimah syahadah ni dia boleh batal, dia boleh cancel. Contoh kita kata, walaupun kalimah syahadah Nabi kata man qala la ilaha illallah, man akhiru kalam la ilaha illallah dakhala jannah, kan? Siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah dia masuk syurga. Ataupun siapa yang mengucap dua kalimah syahadah, dia bererti telah memegang tiket syurga. Orang yang mengucap dua kalimah syahadah, dia dah ada tiket syurga. Adakah orang yang ada tiket confirm dia masuk tempat tu? Contoh kita kata kita ada tiket bola Piala FA lawan dekat Bukit Jalil, bukan main berebut, akhirnya dapat tiket. Adakah dengan tuan-tuan ada tiket confirm tuan-tuan akan masuk stadium? Belum tentu confirm. Kadang-kadang dia beli tiket tu ada tiket dah, tapi dia nak sembunyi dekat bini dia, takut bini dia tahu, dia pun simpan dalam poket seluar dia gantung belakang pintu. Isteri pun ambil seluar pergi basuh dengan tiket-tiket sekali. Hancur jahanam, tiket rosak, tak boleh masuk stadium. Atau dia letak handphone, letak tiket, tiba-tiba dia tarik handphone, dia tak perasan tiket dia jatuh, hilang, rosak, tak boleh masuk stadium juga. Maka begitulah kalimah syahadah. Walaupun kita dah ada tiket masuk syurga, kita dah mengucap dua kalimah syahadah, tapi kita ingat tiket tu boleh rosak juga dengan perkara-perkara yang menyebabkan kita terbatal dua kalimah syahadah kita. Yang tu panjang lah tuan, yang tu kena mengaji akidah. Yang tu dia ada bab khas, cerita tentang akidah, batasan iman, batasan kufur, perkara-perkara yang boleh membatalkan dua kalimah syahadah. Yang tu pun kita kena tahu, penting juga. Kerana kalau kita tak tahu benda tu, ditakuti kita ada buat benda atau sebab kejahilan kita, menyebabkan akidah kita rosak, menyebabkan kita kata kita mungkin terbuat satu benda yang membatalkan dua kalimah syahadah. Ni pun kena hati-hati. Kadang-kadang dari sudut ucapan kita cakap satu benda yang merendahkan Islam, yang merendahkan syariat, yang merendahkan sunnah. Percakapan kita tu boleh menyebabkan terbatal dua kalimah syahadah. Ini hati-hati bila bercakap satu. Ataupun dari sudut perbuatan, kita pun tak tahu, kita ikut ritual kita ni. Boleh je kalau setakat nak pergi kenduri raya Cina, kan? Contohlah kita kata kawan kita dia jemput raya Cina rumah dia. Raya Cina boleh pergi, tak ada masalah, sebab dia kebudayaan bangsa Cina, dia bukan agama, dia bukan agama Buddha. Tapi kita datang makan limau, makan benda yang halal tu cukup lah. Bila katakanlah dia ada buat ritual, pegang, kita pun duk ambil colok sekali buat, tu bahaya, boleh batal akidah. Dengan sebab perbuatan kita ikut ritual agama lain, ataupun dengan sebab i'tiqad, kita i'tiqad bahawa ada yang lain berkuasa lebih daripada Allah Ta'ala. Kita buat benda-benda khurafat, yang kita rasa benda khurafat kita buat ni dia ada kuasa tertentu yang membantu kita, menyelamatkan kita daripada bahaya, mendatangkan rezeki. Yang tu boleh menyebabkan rosak akidah juga daripada sudut akidah, kepercayaan. Yang ni kita kata, yang ni kena panggil ustaz lain mengajar satu kitab khas berkaitan dengan akidah. Kerana ni satu benda yang penting juga. Sebab kadang-kadang ada orang kita, kerana dia jahil, dia nampak benda tu macam bergurau, tapi gurauan dia tu sebenarnya boleh merosakkan akidah dia, bahaya. Yang ni kita kena perhatikan dan kena faham betul-betul. Keduanya, kita kena ingat juga akidah ni selain daripada penerimaan ibadah, kita kena pastikan kita duduk dalam akidah yang betul. Kerana apa? Kerana Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang sahih, Nabi kata tafarraqat ummati ala 73 firqah kulluhum fin nar illa wahid. Nabi kata umat aku akan berpecah jadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu sahaja yang masuk syurga, iaitu hum man ana aliyya wa ashabi, yang ikut jalan aku dan juga jalan sahabat aku. Dalam riwayat lain sebut mereka yang bersama dengan jamaah, ni kumpulan orang Islam yang ramai. Bila Nabi kata umat aku akan pecah jadi 73 golongan, 72 masuk neraka, kecuali satu je yang masuk syurga. 72 ni
Kerana apa? Kerana dia berpegang kepada akidah yang salah. Kalau kita baca syarah-syarah ulama hadis, dia kata sebab pegangan akidah yang salah. Rasa macam betul lah, tapi dia ikut cara yang salah. Ayat ni kita kena hati-hati. Kadang-kadang sebab tu saya balik kepada benda yang asal. Mestilah benda tu ada daripada ulama. Ulama tunjuk kita begini-begini, betul ni akidah yang betul. Ahli sunnah wal jamaah pegang benda yang sama, kita pegang. Jangan kita pegang perkara-perkara yang kita tak tahu asal usul benda ni datang daripada mana. Dia kadang-kadang ada orang dia suka benda pelik-pelik tu. Dia kata ustaz yang ngajar surau ni boring lah, dia kata cerita benda yang common yang orang tak biasa dengar. Dia kata ada satu guru tu mengajar dia pelik sikit, dia kata dia ngajar tu benda yang tak biasa dengar. Yang tak biasa dengar tu yang bahaya, tak tahu dia datang daripada mana. Kerana yang orang mengajar ramai ni datang daripada sumber yang sama lah, Quran, hadis, kitab-kitab yang ulama kerang. Tapi kalau datang daripada cerita yang tak tahu daripada mana, tu takut-takut datang benda yang dikarang, direka oleh siapa-siapa, kemudian kita jadikan pegangan. Yang ni kita kena hati-hati. Dan jalan yang paling selamat Nabi SAW sebut pada kita, apa dia? Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Kamu telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kalau kamu pegang pada dua ni kamu takkan sesat selama-lamanya. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kalau siapa mengaji bahasa Arab, kataan lan, la jadi dua, la kan, la tu tak, lan pun tak juga, tapi dia dua maksud yang berbeza. La tu tak, tapi dia mungkin ada ya lepas tu. Tapi kalau lan, la nun lan, dia tidak selama-lamanya. Mana bila kami kata lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kamu selama-lamanya takkan sesat selagi kamu pegang dengan dua ni. Tak kiralah kamu hidup 1400 hijrah ke 1500 hijrah ke, tapi kalau kamu pegang pada dua ni, kamu takkan sesat selama-lamanya. Itulah kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnah, sunnah peninggalan aku. Cuma ini pun satu jugalah kena pesan kepada kita orang awam yang tak berapa faham bahasa Quran dan hadis ni kan. Kerana Quran dan hadis ni bahasa Arab. Kita bukan orang Arab, kita orang Melayu kan. Bahasa Melayu pun orang langgang kan. Kemudian bahasa Arab pun kadang-kadang konon nak bercakap bahasa Arab tapi tertukar kan. Anak entah pun tertukar kadang-kadang. Dia kata entah nak pergi mana. Dia kata anak nak pergi mana. Mana kita tahu dia nak pergi mana, dia kata kan? Anak nak pergi mana? Mana kita tahu dia nak pergi mana kan? Lepas tu dia kata entah nak pergi mana kan? Dia kata anak nak pergi mana? Jadinya kita yang bukan orang Arab ni, yang bukan bahasa Arab ni, jadinya macam mana kita nak faham Quran dengan hadis? Tak semudah tuan-tuan baca terjemahan, tuan-tuan. Tak semudah tuan-tuan buka terjemahan, tuan-tuan faham. Tak semudah tuan-tuan buka hadis, tuan-tuan faham. Tak semudah tu hadis ni nak faham itu. Jadi disebabkan kita tak berapa pandai, kita kena refer para ulama. Ulama-ulama yang faham kedua-dua sumber ni, mereka proses baru jadi hukum yang mudah bagi kita kan. Macam kita kata dalam kuliah lepas lah, Imam Syafi'i tu, mazhab Syafi'i, dia mujtahid mutlak. Mujtahid ni apa? Orang yang kalau dia ambil hukum Quran hadis, dia ijtihad dengan ilmu dia salah pun dapat pahala. Itu level dia, kerana dia ijtihad dengan ilmu dia. Imam Syafi'i yang mujtahid mutlak tu tuan-tuan, dia awal pengajian dia orang Arab, orang Gaza. Imam Syafi'i, dia awal pengajian dia 10 tahun belajar bahasa Arab dia dulu. Kenapa Imam Syafi'i tumpukan pada bahasa Arab? Sebab nak faham Al-Quran dan hadis. Jadi kita yang walaupun Nabi kata naklah kamu berpegang pada Al-Quran dan hadis, tapi kita yang tak berapa faham hadis ni kena refer pada ulama. Kerana hadis ni dia ada banyak benda yang kena consider, kena tengok dalam kita nak memahami satu hadis. Nanti kita akan bahaslah dari masa ke semasa, insya-Allah. Okey. Ibadah, okey. Ibadah badan yang zahir yang paling utama ialah salat. Kefarduannya ialah kefarduan yang paling utama. Salat sunatnya ialah ibadah sunnah yang paling utama. Rujuk ke kitab Kashifat As-Sajjad. Baik. Lepas kita mengucap dua kalimah syahadah, ibadah yang paling penting adalah salat. Ini benda yang paling penting sekali. Kita kata tadi, kita sebut bahawa Nabi sebut bahawa as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat tu tiang agama, siapa yang dirikan salat dia mendirikan agama, siapa yang meninggalkan salat dia meruntuhkan agama. Bahasa mudah kita, tidak akan terbina bangunan kecuali dengan ada tiang. Bila tak ada tiang maka orang tu tidak ada agama. Dan Nabi SAW sebut dalam satu hadis, bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarakus salah. Beza di antara seorang lelaki dengan orang yang syirik dan kufur adalah orang yang meninggalkan salat. Beza dia tu je.
Kerana bila tidak menunaikan solat, Nabi suruh bahawa orang ni dia berlepas daripada janji-janji aku. Orang yang tak solat, aku lepas janji daripada dia, aku tak janji apa-apa. Syafaat aku ke, orang ni diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke, benda-benda ni aku tak janji. Kenapa? Kerana orang ni dia tidak berpegang kepada ikatan yang pertama, iaitu menunaikan solat. Baik tuan-tuan dan puan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita baru bahas tadi syahadah, itu pun pendek kat tu. Sebab kalau betul-betul bahas syahadah ni saja, dia satu kuliah yang panjang kan. Kalau kita bahas ringkas, sebab kita punya objektif kita ni, kita fiqah. Okay. Kemudian bab solat ni lah, kepentingan solat. Solat ni kan kita duk baca dalam sejarah Sirah Isra Mi'raj yang baru kita sambut ni, satu-satunya ibadah yang ambil kat langit. Ibadah lain Allah Ta'ala turunkan dekat bumi kan. Sebab itulah bila Abu Jahal cerita pada Abu Bakar, kamu dengar belum cerita Isra Mi'raj daripada Muhammad ni? Abu Bakar kata apa? Dia kata, apa pelik ni? Dia kata, aku kawan baik Muhammad, aku biasa nampak Muhammad dapat berita daripada langit, apa peliknya sekali-sekala Muhammad pula pergi ke langit? Itu jawapan Sayyidina Abu Bakar kan. Sebab tu dia kata, sebab apa? Sebab ibadah lain Allah Ta'ala turunkan, wahyukan ke bumi, ibadah buat kat bumi. Tapi solat Nabi SAW kena menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kat langit untuk dapatkan solat tadi. Sebab tu solat ni kita kata dia sebagai tiang agama. Orang yang tak solat berarti dia telah mencuaikan agama. Dan kita, kalau sebahagian besar ulama sebut bahawa orang ni selama mana kalau dia kata solat ni wajib cuma dia tak buat, orang ni dosa besar. Dan meninggalkan solat adalah dosa yang paling besar sekali. Tuan-tuan kena ingat, dosa paling besar sekali bukan zina, bukan minum arak, bukan mencuri, bukan bunuh, tapi dosa yang paling besar sekali adalah meninggalkan solat. Kenapa? Kerana solat ni dia benda yang utama sekali, core sekali. Sebab tu solat ni dalam keadaan macam mana sekalipun tuan-tuan kena buat juga. Tuan-tuan musafir, tuan-tuan boleh jamak, tuan-tuan boleh kasar. Tuan-tuan tak boleh diri, tuan-tuan boleh duduk. Tuan-tuan boleh duduk, tuan-tuan boleh baring. Tuan-tuan boleh baring, tuan-tuan boleh pakai mata je. Tak boleh pakai mata, tak apa, orang semayangkan tuan-tuan di depan. Itu last sekali lah tu maknanya. Dalam keadaan macam mana sekalipun mesti solat. Ni benda yang paling wajib. Tapi kalau orang tu sengaja elok-elok ada masa dia tak solat, mana orang ni telah melakukan dosa yang paling besar sekali. Dan solat ni nanti kita akan bahas, dia adalah hutang dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap waktu yang kita tinggal ni hutang. Nanti kita akan bahas bagaimana untuk kita mengqada solat atas solat-solat yang kita telah cuaikan zaman dahulu. Kenapa? Kerana yang kita nak tunai hari ni waktu hari ni, waktu contoh jari Isyak, kita semayang untuk waktu Isyak hari ni punya. Yang waktu Isyak kita tinggal dulu tu, dia ada hutang yang tak selesai lagi yang kita kena qada, yang mesti buat. Ahli sunnah wal jamaah kita mazhab Syafi'i kena qada. Yang tu kita akan bahas kemudian, itu panjanglah perbahasan ulama dia. Jadinya salat adalah benda yang paling besar sekali, jangan tinggal. Walaupun sembahyang sunat tu pun jadi besar kan. Dalam banyak-banyak ibadah sunat, apa ibadah sunat yang paling besar? Solat sunat lah. Sebab tu Nabi SAW solat sunat sampai bengkak kaki. Kan? Dan kan kita baca Nabi SAW sembahyang sunat sampai bengkak kaki. Kita bengkak kaki sebab gaut, itu lain cerita lah. Kita kata kenapa sembahyang duduk? Kita sembahyang bengkak kaki, bukan sembahyang bengkak kaki, kita gaut banyak sangat makan kacang, kata. Itu lain cerita lah. Tapi yang Nabi SAW, kenapa Nabi ni? Kerana utama solat tu, sunat pun utama ibadah sunat dalam solat. Jangan kita jadi orang yang sembahyang ada waktu tertentu, tuan-tuan. Ada saya kuliah satu tempat ni, saya ngajar kitab ni lah. Dan ada ujung tu dia tanya soalan, dia kata, "Ustaz, macam mana saya ni Ustaz?" Dia kata, Saya kalau waktu biasa saya solat, tapi kalau saya mancing saya tak solat." Dia kata, geng ni mancing tepi tasik dia tak semayang kan. Ni patut kena umban dalam tasik, ataupun biar rasaksa tasik tu cekik dia sekali. Dia waktu tak solat dia kata takut seluar ni kotor. Ni pun satu perbahasan tu lain lah. Nanti kita akan masuk bab taharah. Kita kena faham kotor dengan najis dua benda yang berbeza. Kadang-kadang ada orang kita banyak alasan kenapa tak semayang. Seluar kotor, dia kata. Seluar kotor kau terkencing kat seluar ke? Kalau dia terkencing kat seluar tu lain cerita lah, pergilah JKM dekat. Tapi kadang kotor, kenapa kotor? Seluar ni dah banyak kali pakai. Kita ada lumpur, tadi kena lumpur. Sejak bila lumpur jadi najis? Yang ni nanti kita akan bahas juga. Kotor dengan najis dua benda yang berbeza. Kotor tak semestinya najis. Contohlah kalau tuan-tuan kerja bengkel kan, kerja bengkel memang seluar berminyak lah.
Adakah minyak tu najis? Minyak tu tak najis kan. Yang penting tuan-tuan punya anggota ni bersih daripada minyak, tuan-tuan boleh wuduk dengan air. Yang ni pun kita kena jaga, kerana ada orang yang dia mencuaikan salat. Ada waktu dia salat, kadang-kadang bila dia berjalan dia tak bersalat. Payah hari ni, patut dia musafir lah dia nak salat. Ataupun tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran Karim, orang yang salat pun masuk neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, kan. Neraka wil bagi orang yang salat, iaitu mereka yang cuai daripada salatnya. Orang yang salat pun masuk neraka, dah kalau yang tak salat lagilah masuk neraka tuan-tuan. Jadi lepas tu kita kata salat ni benda yang paling penting, asas. Nanti kita akan bahas panjang umur berapa kita start kena ajar anak kita salat, berapa boleh hukum dan sebagainya, pun satu benda yang penting yang kita akan bahas kemudian berkaitan dengan salat ni. Okey. Wallahu alam. Habis dulu kan. Ni kalau kita bahas ni panjang ni baru masuk solat. Ini puasa, zakat, haji tak habis lagi bahas kan. Kita masuk solat. Nanti kita akan bahas lebih detail dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Tak apa, kita belajar perlahan-lahan kan. Kita belajar perlahan-lahan. Yang penting kita faham. Dia daripada nak kejar laju sangat tapi tak faham pun nanya juga kan. Dan kita sebut bahawa walaupun kita kata kitab ni jenis lama juga nak habis ni tuan-tuan. Dulu-dulu kalau mengaji pondok, kitab nipis gini je, itu pun lama juga nak habis. Kena tok guru baca satu hari satu baris. Satu baris tu dihurai, 2 jam satu baris tu kan. Sebulan pula tu datang sekali. Tu nak habis satu muka surat tu berapa tahun baru habis. Jadinya kita kata tak apa. Yang penting kita sebut, yang penting kita faham, dengan fahaman yang sebenar, dan kita ada niat untuk memperbaiki diri kita, terutama dalam bab ibadah. Kerana boleh jadi kita punya kefahaman buat ibadah ni, kefahaman kita darjah 5, darjah 4 dulu. Waktu umur 10 tahun, 9 tahun kita belajar solat. Waktu kita belajar umur 9 tahun, 7 tahun kan. Yang tu yang kita pakai kefahaman waktu tu, pakai sampai sekarang, sampai umur 50 tahun dok pakai kefahaman tu. Semayang gini. Itu kita tak upgrade tuan-tuan. Mungkin ustazah kita dulu ajar betul, tapi kita budak umur 7-8 tahun, kita mungkin faham tak berapa tepat zaman tu kan. Tapi kita pakai benda tu, tak nak mengaji, pakai sampai ketua. Tu semayang sampai macam budak-budak. Kita telefon upgrade selalu. Dah keluar iPhone 15, keluar pakai iPhone 15. Kereta lepas 5 tahun tukar kereta lain. Tapi dia punya ibadah dia sama macam zaman sekolah rendah, tak berubah-ubah. Jadi yang tu itu tak check lagi Fatihah apa semua kan. Nanti kita akan masuk bab Fatihah. Kadang-kadang bila Fatihah pun nak kata mu'allaf, Islam dia boleh kecil, tapi bunyi Fatihah tu macam orang baru masuk Islam 3-4 bulan kan. Yang tu pun kita kena semak balik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang faqih dalam agama dan menerima amal ibadah kita insya-Allah. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.